Anda tidak akan percaya apa yang sedang disediakan oleh tentera udara Amerika Syarikat untuk digunakan terhadap Iran. Perang menentang kediktatoran pengawal revolusi Islam. Iran mendapat dimensi baru pada hari Rabu 29 April 2026 kerana Trump tidak hanya menekan Teheran melalui laut. Amaran kini juga datang dari udara dengan kemajuan B-21 Raider pengebom siluman generasi baharu yang dijangka akan mengubah perkiraan ketenteraan rejim Iran. Saya akan ceritakan semuanya sebentar lagi, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah anda lihat. Dengan standar de credibility Milson Alves. Amerika Syarikat mempercepatkan sebuah pesawat yang direka untuk serangan jarak jauh, sukar dikesan dan misi ke kawasan yang sangat dilindungi. Tentera Udara Amerika memaklumkan bahawa B-21 telah melakukan pengisian bahan api di udara dengan KC-135. Ini memperluaskan jarak pesawat itu dan menunjukkan bahawa projek ini sedang bergerak dari janji kepada keupayaan sebenar. Perkara ini sangat penting. Sebuah pengebom siluman yang boleh diisi bahan api di udara menghantar satu mesej yang mudah. Jarak tidak lagi menjamin keselamatan. Bagi Iran yang bergantung kepada pangkalan bawah tanah, struktur yang diperkukuh dan peluru berpandu sebagai alat tekanan, kemajuan B-21 kedengaran seperti amaran yang serius. B-21 Raider dicipta untuk menembusi pertahanan canggih, membawa senjata konvensional dan nuklear, serta beroperasi secara bersepadu dengan sistem perisikan, pengawasan, peninjauan, komunikasi, dan peperangan elektronik. Dalam kata lain, ia bukan sekadar sebuah pesawat. Ia adalah sebahagian daripada rangkaian ketenteraan yang direka untuk menesan sasaran, merentasi kawasan berbahaya, dan menyerang dengan ketepatan. Dan disinilah keadaan menjadi lebih berat untuk Teheran. Ia berfungsi sebagai tekanan psikologi dan ketenteraan. Rejim Iran tahu bahawa pusat komando, depo dan struktur yang dilindungi menjadi kurang selamat apabila sebuah kuasa besar menunjukkan pesawat yang direka untuk merentasi persekitaran berancaman tinggi. B-21 masih belum menjadi aset biasa dalam pertempuran, tetapi kempen ujian telah maju. Kecibaan lebih banyak pesawat di pangkalan udara Edwards di California telah memperluaskan penilaian sistem misi, integrasi senjata, dan penyelenggaraan. Kemudian, perjanjian untuk mempercepatkan pengeluaran telah dibuat dengan jangkaan penghantaran operasi ke pangkalan udara Ellsworth di Dakota Selatan pada tahun 2027. Kalender menunjukkan bahawa Raider sudah keluar dari negara ini. Kemajuan ini menerangkan kebimbangan Iran. Pesawat itu masih belum digunakan secara meluas dalam armada, tetapi ia sudah terbang, menjalani ujian penyisian bahan api, melalui proses integrasi dan memasuki barisan pengeluaran yang lebih pantas. Bagi sebuah rejim yang bergantung kepada kelewatan, keletihan politik dan rundingan yang panjang, setiap langkah yang diselesaikan mengurangkan ruang untuk bergerak. Teheran mungkin cuba mengekalkan retorik kekuatan, tetapi pihak lawan sedang menyediakan alat-alat paksaan ketenteraan yang lebih moden. Dalam bidang ketenteraan, Iran sentiasa cuba mengimbangi kelemahan dengan kedalaman strategi. Daripada mendedahkan semuanya di pangkalan terbuka, mereka menyebarkan struktur, melindungi kemudahan, bertaruh pada pertahanan udara, menggunakan kumpulan sekutu dan mengekalkan peluru berpandu sebagai alat penakutan serantau. Logik ini berfungsi lebih baik apabila pihak lawan perlu mendekat, mengambil risiko tinggi dan menerima keletihan. B-21 direka untuk memecahkan rasa perlindungan itu. Pengeluar Northrop Grumman memperkenalkan pesawat ini yang berkuasa seperti sebuah pengebom jarak jauh, dicipta untuk menembusi pertahanan yang sukar dan melaksanakan serangan tepat di mana-mana bahagian dunia. Penerangan ini menunjukkan mengapa ia sangat penting dalam perkiraan Teheran. Ia bukan sekadar sebuah pesawat baru, ia adalah sebuah platform penangkalan, isyarat politik dan serangan terhadap sasaran yang dianggap terlalu dilindungi oleh rejim pesaing untuk diserang. Tekanan juga datang daripada minyak. Dengan Selat Hormuz dalam keadaan tegang, pasaran global bertindak balas dengan cepat. Harga minyak meningkat di tengah-tengah tanda-tanda ketidakpuasan Donald Trump terhadap cadangan Iran. Apabila Hormuz tersekat, kerajaan-kerajaan mula berjaga-jaga, syarikat-syarikat mengira risiko dan Iran cuba menjadikan laluan laut antarabangsa sebagai alat tawar-menawar. Tetapi disinilah strategi Amerika kelihatan paling kukuh. Rumah Putih tidak hanya mahu membuka semula laluan laut itu. Mereka mahu menghalang Teheran daripada menggunakan Hormuz untuk mendapatkan semula kekuatan dan meneruskan projek ketenteraannya.
Iran cuba menjual idea untuk melonggarkan perdagangan sekarang dan membincangkan isu nuklear kemudian. Trump pula memberi isyarat sebaliknya. Melonggarkan tanpa sebarang konsesi konkret bermakna memberi kelebihan kepada rejim. Tentera udara berperanan dalam situasi ini sebagai alat tekanan. Ujian pengisian bahan api B-21 menunjukkan jarak capaian. Pengeluaran yang dipercepatkan menunjukkan rasa mendesak. Kecibaan lebih banyak pesawat ujian menunjukkan projek ini telah maju. Dan krisis dengan Iran pula adalah satu demonstrasi dari jauh. Ia adalah satu mesej yang dihantar ketika Tehran cuba mengurangkan kos sekatan tanpa berkompromi dalam isu utama pertikaian. Bagi rejim Iran, masalahnya adalah dua kali ganda. Dalam jangka masa pendek, sekatan itu menekan ekonomi dan menyukarkan aliran minyak yang normal. Dalam jangka masa sederhana, pengebom halimunan meningkatkan risiko terhadap struktur ketenteraan yang selama ini dianggap sebagai perisai oleh Tehran. Iran boleh terus bercakap tentang penentangan, tetapi tekanan semakin meningkat di laut, dalam ekonomi, dalam diplomasi, dan kini di ruang udara. Perkara utama ialah Washington sedang menggunakan kekuatan sebelum melepaskan tembakan. Kekuatan itu ditunjukkan melalui pergerakan tentera laut, tekanan ekonomi, penolakan terhadap cadangan yang dianggap tidak lengkap dan paparan teknologi yang mengubah perdebatan. B-21 tidak perlu berada di atas Iran untuk memberikan kesan. Cukup rejim itu percaya bahawa tidak lama lagi ia mungkin bersedia untuk misi jarak lebih jauh. Inilah bahagian yang paling menyukarkan Teheran. Iran sentiasa bertaruh bahawa mereka boleh menyembunyikan apa yang paling sensitif, melanjutkan perbincangan, menekan jiran-jiran dan menggunakan selat itu sebagai alat tekanan global. Sekarang mereka melihat Amerika Syarikat pada hakikatnya sedang berkata bahawa terdapat cara untuk bertindak balas dalam pelbagai lapisan, di laut, sekatan, dalam ekonomi, pengetatan, dalam diplomasi, tuntutan nuklear, di udara, kemajuan. Rejim Iran mahu kelihatan kuat. Namun, apabila mereka menawarkan untuk membuka Selat Hormuz sebagai pertukaran untuk menamatkan sekatan, ia menunjukkan bahawa tekanan itu berkesan. Apabila mereka mencari sokongan dari Moskow, ia menunjukkan bahawa mereka memerlukan sandaran. Apabila mereka cuba menangguhkan isu nuklear, ia menunjukkan bahawa itulah perkara yang paling sensitif. Dan apabila Amerika Syarikat mempamerkan kemajuan B-21, mesejnya jelas. Kesabaran Amerika disertai dengan persiapan ketenteraan. Itulah sebabnya B-21 Raider menjadi simbol fasa ini. Ia mewakili perubahan tahap. B-2 sudah pun menjadi satu aset yang digeruni. B-21 lahir sebagai pengganti yang lebih moden, bersepadu, terhubung dan direka untuk peperangan dalam persekitaran pertahanan yang canggih. Bagi Iran, ini bukanlah propaganda biasa. Ini adalah amaran bahawa tahap tekanan seterusnya mungkin jauh lebih sukar untuk dikawal. Akhirnya, apa yang sedang berlaku ialah peralihan tekanan. Iran cuba melepaskan diri daripada tekanan itu di Selat Hormuz. Tetapi Amerika Syarikat memberi isyarat yang lebih besar. B-21 Raider sedang mara ke hadapan. Dan setiap ujian yang berjaya menjadikan ancaman itu semakin nyata. Washington mahu menghalang Teheran daripada menggunakan minyak, peluru berpandu dan program nuklear sebagai perisai untuk mencabar rantau ini. Dan rejim Iran tahu bahawa masa sudah tidak lagi berpihak kepada mereka dengan begitu mudah. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti, lihatlah komen-komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milsoniano.